Di Malaysia, JAKIM merupakan satu badan berautoriti yang memberi persetujuan halal kepada produk yang dikeluarkan di Malaysia. Selain daripada JAKIM, Brazil juga mempunyai satu syarikat berautoriti yang mengekspor barang ke Malaysia yang diiktiraf JAKIM, iaitu Fembras dan CDIL Halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mewawancara seorang pekerja yang bekerja di salah satu badan berautoriti pensijil halal di Brazil, iaitu Fembras Halal. Assalamualaikum, boleh bagi tahu saya serba sedikit tentang latar belakang tujuan dan misi Fembras Halal? Okey, boleh. Pensijilan Halal Ltda Fembras ialah sebuah syarikat yang mempunyai sejarah lebih daripada 40 tahun yang bertindak sebagai organisasi pensijilan halal untuk produk di Amerika Latin. Semua pengetahuan dan kaedah yang diperoleh dalam bertahun-tahun bekerja itu telah dimulakan oleh Persekutuan Persatuan Muslim di Brazil. Fembras Halal merupakan badan pengesahan produk dan perkhidmatan halal yang terbesar di Amerika Latin. Fembras Halal juga ialah sebuah syarikat yang kukuh dan stabil dari segi kewangan, dan kestabilan ini datang daripada sumbangan kewangan rakan kongsi dan terutamanya daripada sumber yang dijana oleh aktiviti pensijilannya. Dalam sumber melalui pensijilan Fembras Halal telah membuka banyak ruang pekerjaan, memanfaatkan lebih daripada 1,000 keluarga dan memberikan sebahagian daripada keuntungannya kepada tindakan sosial dan amal melalui Fembras organisasi. Tentang tujuan Fembras Halal ini, Pensijilan Halal Fembras Ltda mempunyai prinsip untuk menuntut ilmu daripada asas-asas yang diasaskan dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi Muhammad SAW dan dalam sains, dengan itu memastikan produk yang halal dan selamat untuk masyarakat Islam dunia dan untuk semua orang yang ingin menggunakan produk yang jujur dan berkualiti. Hanya mempunyai satu sahaja badan berautoriti pensijil halal. Sebenarnya di negara Brazil bukan hanya mempunyai satu badan berautoriti halal sahaja, iaitu Fembras. Malah ia juga ada badan berautoriti lain yang namanya adalah CDIL Halal. Dengan lebih 36 tahun kerja keras dan komitmen, CDIL Halal diiktiraf seluruh dunia oleh Badan Akreditasi Wakil Kerajaan, institusi agama dan syarikat rujukan dalam pasaran halal. Pensijilan halal mengaitkan keselamatan dan kualiti kepada perkhidmatan dan produk di semua peringkat rantaian bekalan. Dan misi CDIL Halal juga ialah syarikat untuk menawarkan produk halal kepada pengguna Muslim yang diiktiraf di seluruh dunia sebagai syarikat kecemerlangan dalam pensijilan makanan halal dalam penyembelihan haiwan, sentiasa menjana peluang dan nilai perniagaan dikongsi bersama masyarakat Brazil. Permulaan penubuhan CDIL pada tahun 1995, Encik Ahmad Ali Saifi bersama rakan-rakan adalah salah seorang pencipta dan pengasas pergerakan Beli Islam. Pada tahun 1977, Encik Saifi mengambil alih sebagai pengarah Society Beneficent Mokul Mana Mesquita Brazil SP dengan tujuan untuk mewakili dan melibatkan komuniti Islam semakin berkembang di Brazil dan di Amerika Latin. Pada tahun 1980, permintaan oleh Kuwait untuk menyediakan perkhidmatan penyembelihan agama Islam di Brazil, kumpulan penyembelihan halal. Pada tahun 1984, sijil halal dikeluarkan. Pada tahun 1987, Encik Saifi mengasaskan pusat penyebaran Islam untuk Amerika Latin, iaitu CDIL. Sejak penubuhannya, aktiviti CDIL telah menjadi semakin besar. 1990, Kuwait dan Arab Saudi, CDIL akan menjadi pembekal perkhidmatan pensijilan halal eksklusif. Pada tahun 2011 pula, pertumbuhan pasaran halal untuk kategori produk halal yang lain. Seterusnya, pada 2017, peningkatan keperluan daripada negara GCC dan Indonesia. Pada tahun 2019, CDIL merupakan syarikat pertama di Amerika Latin yang diakreditasi oleh GAC. Assalamualaikum. Saya nak tanya, bolehkah terangkan tentang statistik negara Brazil, iaitu statistik agama dan juga statistik halal ekspor Brazil? Pada tahun 2016, Malaysia mengimport 9,742 tan metrik keratan ayam sebanyak 17.3% dari jumlah diimport.
4,183 tan metrik daging lembu sebanyak 2.8% dari jumlah yang diimport. Statistik agama, majoriti penduduk yang menganut agama Katolik sebanyak 65%. Agama Evangelical Kristian adalah sebanyak 22.3%. Selain itu, agama Indonesian atau ateis bila sebanyak 8% sahaja. Agama Freeman gaib pula hanya 2.0%, dan manakala bagi agama-agama lain termasuk juga agama Islam adalah sebanyak 2.7%. Antara skim yang ada pada FAMRAS dan CDIL halal. Okey, antara skim yang ada di FAMRAS adalah makanan, bekalan makanan dan bahan tambahan makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, ladang pertanian dan penternakan. Yang ketiga, dadah. Yang keempat, makanan haiwan dan pemakanan. Yang kelima, rumah sembelihan. Yang keenam, perkhidmatan makanan, pelancongan dan riadah. Yang ketujuh, kosmetik. Yang ke-8, pengukusan. Yang ke-9, bahan kimia. Dan ke-10, logistik. Untuk CDIL pula, skim makanan semula jadi, produk asal haiwan, makanan yang diproses, pengangkutan dan perkhidmatan, kosmetik, bahan kimia dan pengukusan. Itu sahaja. Apakah isu semasa yang pernah berlaku di Brazil? Isu semasa yang pernah berlaku di Brazil sekitar tahun 2023 ialah penyakit lembu gila telah dikenalpasti di negeri Mato Grosso dan Minas Gerais. Penyakit gila ini ialah telah mengakibatkan penangguhan negara China daripada mengeksport daging Brazil ke China. Kerana itu merupakan tambahan yang besar buat Brazil kerana China adalah salah satu negara pembeli yang tetap daging Brazil. Mereka menangguhkan mengimport daging ke negara mereka adalah mereka mematuhi perjanjian kesihatan haiwan yang disepakati antara China dan Brazil. Kes ini telah dikenalpasti di negara Brazil. Kemudian mereka menyatakan penyakit ini tidak akan memberi kesan kepada manusia dan haiwan. Kedua-dua kes tersebut telah disahkan setelah sampel dihantar ke Makmal Organisasi Kesihatan Haiwan Dunia (OIE) di Alberta, Kanada.